Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan berjumpa lagi kita dalam slot Salam Seram episod yang ke-20. Alhamdulillah, aku dah berjaya sampai ke video yang ke-20 untuk projek 30 hari 30 video aku ni. Kepada yang masih lagi setia menonton video aku start daripada episod 1 slot Salam Seram sampailah sekarang, aku nak ucapkan ribuan terima kasih di atas kesetiaan korang. Dan kalau korang terlupa tekan butang subscribe, korang boleh tekanlah butang subscribe tu sekarang. Kepada yang tak setia, ya, betul, tak ada apa-apa yang perlu aku cakapkan kepada korang sebab korang tak tengok pun. Alright, so apakah kisah seram yang aku nak kongsikan pada hari ini? Okay, kisah seram kali ni datang daripada seorang pengirim yang aku namakan dia sebagai Amni. Okay, Amni ni dia nak menceritakan kisah seram dia yang berlaku semasa dia bergelar student nurse kat sebuah hospital kat Kuala Lumpur. So apakah yang berlaku kepada Amni sehinggakan tidur dia boleh terganggu pada ketika itu? Nak tahu? Tunggu. Alright, so kisah yang dikongsikan oleh Amni, dia merupakan seorang student nurse di salah sebuah hospital yang terletak di Kuala Lumpur. Tapi tak perlulah aku bagi tahu hospital mana. Nanti mengundang bencana ke aku kalau aku petik nama hospital tu. So tak payahlah petik So hospital tu tempat Amni bekerja sebagai seorang student nurse, dan dalam hospital tu jugalah Amni tinggal. Okay, Amni ni dia tinggal kat sebuah hostel yang ada dalam hospital tu, dan hostel tu asalnya adalah sebuah ward pesakit tapi telah diubah suai menjadi hostel, dan satu bilik akan didiami oleh 4 orang. So dalam bilik Amni tu ada Amni dan juga 3 kawan dia yang lain. Dan dalam bilik hostel tu juga disediakan satu bilik air. So begitulah gambaran keadaan hostel yang didiami oleh Amni yang terletak dalam hospital tempat dia kerja tu juga. Okey. Kemudian menurut Amni juga ada seorang senior telah berkongsi satu kisah seram kepada Amni dan juga rakan-rakan sebilik dia. Tapi Amni dan kawan-kawan dia tak berapa nak percaya cerita yang disampaikan oleh rakan senior dia tu, sehingga kan senior tu cakap, kau sekarang tak jumpa lagi, bolehlah kau sembang, nanti kalau kau terjumpa baru kau percaya cerita seram aku ni. Macam itulah kata senior si Amni tu. Tapi Amni kata dia bukanlah tak nak percaya cerita seram macam tu, tapi dia takut benda tu akan, cerita macam tu akan menakut-nakutkan dia pula, dan seterusnya menyebabkan dia tak boleh nak buat kerja. Contohnya macam nak basuh baju waktu malam ke, nak kata apa, nak stay up waktu malam ke, nak study lebih sikit kan. So dia tak nak lah cerita-cerita macam tu mengganggu dia. So dia anggaplah cerita tu macam cerita yang tak betul ataupun rekaan. So Amni ni menganggap cerita yang disampaikan oleh senior dia tu semua adalah rekaan belaka, sehinggalah Amni sendiri yang diganggu. So kisahnya begini semasa Amni tu diganggu. Amni kata waktu tu dia tengah tidur dan semua orang dalam bilik dia semua tengah tidur. Dan Amni kata memang dia tengah tidur lena pada waktu tu. Sedang dia tidur lena, dibuai mimpi yang indah, dia terdengar bunyi almari baju dia digegar, digoncang dengan kuat. Gedang-gedang, gedang-gedang, gedang-gedang. Siapa je yang tak panas kalau dengar bunyi bising masa kita tengah tidur lena, betul tak? So Amni tiba-tiba mata dia pun terbuka sebab
dah dengar bunyi bising macam tu kan. Tapi walaupun dia buka mata dia, dia pun tutup balik mata dia sebab dia tengah lena masa tu kan. Cuma sempatlah dia bercakap, "Woi, siapa yang goncang-goncang almari tu? Aku nak tidur ni, jangan kacau boleh tak?" Bila Amni cakap macam tu, bunyi almari digoncang, digegar tu terus hilang. Okey, so Amni pun rasa lega. Amni pun nak tidur balik. Baru je dia nak lena balik, tiba-tiba dia dengar sekali lagi almari dia digoncang, digegar dengan kuat. Gegang-gegang, gegang-gegang, gegang-gegang. Macam bunyi mesin gedegang. So bila bunyi tu sekali lagi mengganggu Amni Amni kata, okay, sekarang ni lupa nak cerita. Amni tidur membelakangkan almari, so dia tak tahu siapa yang buat goncangan ataupun gegaran tu, dia tak tahu. Tapi bila second time dia dengar, dia pun terus terjegil mata dia. Dia terus duduk. Dia tu macam bangun terduduk kan. Bangun terduduk kat dia punya katil tu. Lepas tu dia toleh dekat dia punya almari. Dia toleh tu sambil dia cakap, "Oi, diam lah." Tapi kata-kata dia hanya terhenti kat situ. Sebabnya bila dia cakap, "Woi, diam lah," pada waktu tu dia ternampak satu susuk tubuh seperti seorang perempuan, kain putih yang dah koyak rabak. Klise kain putih, tapi tak tahu kenapa benda tu meminati warna putih kan. Kain putih yang dah koyak rabak, muka tak nampak, tapi rambut panjang menutupi muka. Dan susuk tubuh itu sedang terapung-apung di udara dan kepala dia hampir kena siling bilik tu. Tapi yang lagi scary, benda tu ada sayap macam burung helang, tapi lagi besar daripada burung helang. Dan dalam masa yang sama juga, dia mengeluarkan bunyi yang sangat bingit dan bergema-gema dalam bilik Amni tu. Amni bila dia nampak, tak sempat nak terlopong, tak sempat nak tergamam. Dia terus baring balik, selubung muka dia dengan selimut sambil membaca-baca ayat Quran. Tapi tunggang langgang lah, sebab masa tu dia memang dalam keadaan yang sangat takut. Cuma Alhamdulillah, walaupun diganggu dengan bunyi yang bingit tu, entah macam mana Amni pun tertidur. Dan bila dia sedar, tengok-tengok dah pagi. Kawan-kawan dia pun semua dah bangun. Dan Amni rasa bersyukur sangat lah, sebab bila dia selubung diri dia dalam selimut, benda tu tak kacau pun dia, tarik-tarik selimut dia apa semua dan sebagainya. Cuma Amni pelik, dia tengok kawan-kawan dia yang pada ketika tu ada 2 orang je. Dia nampak, apasal kawan-kawan aku ni relax je kan, asal tak nampak macam dia orang nampak benda yang aku nampak tu. Cuma pada masa dia nampak lagi seorang kawan dia baru keluar bilik air, katalah kita namakan dia sebagai Ain. Ain baru keluar bilik air. Amni nampak Ain ada berbeza sikit dia punya perilaku dia. Dan juga dari segi fizikal dia pun Amni nampak Ain lain. Dia nampak muka Ain tu pucat. So Amni pun bangun daripada katil dia, terus pergi ke Ain. Sambil tu dia cakap slow je, "Ain, kau kenapa pucat Ain? Kau okey ke?" So Ain pun dia macam, Amni ni tahulah apa yang jadi kat aku. So Ain pun cerita, "Amni, sebenarnya kan malam tadi aku nampak benda." So Amni cakap, "Kau nampak apa Ain?" "Aku nampak benda, baju dia warna putih, muka tak nampak, tapi rambut tutup muka dia. Lepas tu ada sayap besar sayap dia. Lepas tu buat bunyi bingit gila." Ain cerita. Lepas tu Amni pun macam, "Kau nampak Ain pun terkejut. Kau pun nampak ke Amni?" "Ya Ain, aku nampak apa yang kau nampak." Lepas tu Ain pun macam, scary kan, seram kan. Lepas tu Amni pun cakap, memang scary lah.
Lepas tu Ain cakap sesuatu yang lagi membuatkan Amni terkejut. Ain cakap, "Tapi kan Amni, kau nampak tak benda lagi satu?" Amni pun macam, benda lagi satu? Apa dia? Lepas tu Ain pun cerita lah. Dia kata masa dia nampak benda yang tengah terbang tu juga, dalam masa yang sama ada satu lagi benda yang sama macam benda yang tengah terbang tu sedang mencangkung kat kaki katil dia, betul-betul kat hujung kaki Ain tu. Dan benda tu memang merenung tepat ke muka Ain. Itu lagi scary daripada apa yang Amni rasa. Dan sejak kejadian tu, Amni dan Ain tak tidur bilik diorang selama seminggu, dan diorang tidur bilik senior. Bila lagi dua orang rakan sebilik tu tanya, "Ain, Amni, kenapa tidur bilik senior?" Ain dan Amni cuma cakap yang diorang saja nak lepak bilik senior. Tapi hakikatnya diorang dah trauma dengan apa yang berlaku, iaitu gangguan daripada makhluk yang bersayap tu. Dan Amni dan Ain tak ceritakanlah kepada kawan-kawan dia sebab tak nak diorang pun rasa takut. So itulah dia pengalaman seram yang dilalui oleh Amni dan juga kawan dia Ain semasa bergelar student nurse kat salah sebuah hospital yang terletak di Kuala Lumpur. So, terima kasih kepada korang semua yang sudi menonton slot Salam Seram episod yang ke-20 sampai habis. Terima kasih banyak-banyak. Kalau belum subscribe, jangan lupa subscribe. Kalau suka cerita aku, klik like dan juga klik share. So, setakat tu saja episod yang ke-20. Kita jumpa esok episod yang ke-21. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.